نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW, kitab yang terakhir, kitab yang termulia. Tidak ada kitab yang lagi mulia dari Quran. Kerana apa? Kerana dia perkataan Allah. Dia bukan makhluk macam gunung, macam air, tapi dia perkataan Allah. Jadi perkataan Allah ni bukan makhluk, perkataan Allah. Kemuliaannya seperti kemuliaan Allah juga. Benar dia seperti benarnya Allah. Jadi Quran ni hanya dapat difahami, dia punya wisdom atau ilmu dia, oleh orang yang dalamnya, hatinya ada Allah. Maknanya kalau dalam hatinya ada Allah atau ada kalimah la ilaha illallah, ke tahap yang Allah kendaki dan tinggi lagi, baru dia boleh nampak apa Allah mahu bila dia baca Quran. Baru dia boleh nampak dan baru dia boleh faham, baru dia boleh amal, dan baru dia dapat faedah dari baca Quran. Jadi Quran ni satu benda besar. Orang kata Quran benda tinggi. Ya, betul. Dia sebab dia perkataan Allah. Allah yang bercakap. Dia bukan percakapan Muhammad SAW. Nabi SAW hanya sampaikan percakapan dia. Jibril sampaikan kepada Nabi SAW. Nabi sampaikan kepada sahabat dan kita semua. Dia bukan perkataan Nabi, dia perkataan Allah. Hadis perkataan Nabi. Bagaimana nak banding perkataan Allah dengan perkataan Nabi? Nabi makhluk, Allah pencipta, Tuhan kita. Jadi Allah telah, kerana dia buku terakhir untuk manusia ni, Allah semua apa yang diberitahu kitab-kitab dulu ada dalam Quran. Dan Quran ditambah lagi. Jadi Quran ni membenarkan kitab yang dulu. Kitab yang dulu membenarkan Quran. Kenapa ada yang disebut dalam Quran ada dalam kitab dulu? Apa yang disebutkan kitab dulu ada dalam Quran. Maknanya dia datang dari Tuhan yang satu, Tuhan yang sama. Kalau tak sama, mana boleh sama pula? Jadi Taurat, Injil dan kitab-kitab terdahulu ni perkataan Allah, perkataan yang sama. Jadi Raja Majusi kata cahaya yang ayat yang dibaca oleh sahabat kepada dia sama dengan cahaya yang diturunkan kepada Isa. Isa tak pernah beritahu dia Tuhan. Jadi orang kafir Mekah yang beritahu Rajasi yang dia ni tak memuliakan Isa, sama gagal. Cahaya yang sama. Jadi dari Allah lah. Taurat, Injil, semua dari Allah. Quran, perkataan Allah.
Nah, tapi Taurat dan Injil diorang dah ubah suai. Mereka telah berbagai-bagai version. Taurat, Bible, version dia macam-macam. Jadi apa ni, yang version yang betulnya tenggelam. Yang Isa tidak pernah berkata dia Tuhan dan anak Tuhan. Jadi pada satu ketika orang Kristian semua sedunia berkumpul buat mesyuarat tentang pertelikahan di kalangan Kristian ni, sama ada Isa ni Nabi atau Tuhan. Jadi dia buat undi. Yang mengaku Allah Tuhan dan Isa bukan Tuhan dan Nabi tak dijemput datang dalam mesyuarat. Mesyuarat seluruh Kristian dibuat oleh seorang raja waktu itu. Jadi dia buat undi macam parlimen pula. So the vote is majority lah mengatakan Isa itu Tuhan. So sejak itu agama Kristian ni yang punya ideologi kekal lah dengan mengatakan Isa anak Tuhan dan dia Tuhan. Bila kita kata Isa anak Tuhan, dia Tuhan jugalah. Macam mana Tuhan lahirkan bukan Tuhan pula? Betul tak? Kalau katalah Yazid Jawa, anak dia takkan tak Jawa pula. Jawa juga lah. Jadi Allah Tuhan, kalau Allah boleh beranak, anak tu Tuhan juga. Jadi Kristian ni dia mempersekutukan Allah bila dia percaya Isa anak Tuhan. Makna dia banyak Tuhan. Apa berlaku? Kristian ni kerana sudah jalan salah, maka banyak cabang Kristian ni. Dari satu buruk berpecah. Jadi banyak. Sampai hari ini bermacam-macam jenis Kristian. Setiap orang buat dia punya order sendiri. Jadi bila dia buat order baru Kristian, dia pun jadi orang besar, boleh dapat duit banyak sebenarnya. Semua church kan. Dulu ada satu church saja, Roman Catholic kan. Bila Raja England tu dia ceraikan bini dia, dia nak kahwin baru, Catholic Church tak benarkan. Dalam Catholic Church tu tak boleh cerai bini, apatah lagi nak kahwin dua. Dia ceraikan dan dia kahwin. Jadi kerana tak nak ikut tu, dia buat Kristian baru. Namanya Protestant. Jadi Church of Protestant Church, dia punya ni dekat England. Catholic Church dekat Vatican. Banyak church-church lain lagi. Itu yang besar punya. Tengok. Jadi begitu juga Syiah. Daripada yang benar Nabi kita, kemudian sujudnya di kalangan orang Islam ni taksub kepada Ali, sehingga mereka kata Ali sepatutnya jadi Nabi, Jibril sebab silap. Jadi ada Syiah ni mengatakan bahawa Ali radhiyallahu anhu Nabi. Jadi jalan salah, dia buka banyak salah. Banyak Syiah penjenis. Dari satu, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi bila kita ikut jalan salah ni, dia akan cabang banyak salah. Dia tak boleh terus punya. Sebab itulah Kristian ni banyak bahagian. Sebab dah mula salah. Yahudi
agama ni dia kata tak ada lagi lah. Musa je Nabi. Dan dia tak nak ajak orang masuk Yahudi. Dia je. Yahudi je. Orang lain tak boleh ikut agama Yahudi. Orang Yahudi je ikut agama Yahudi. Jadi dia tinggalkan terus kerja ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Terus hilang. Orang Bani Israel selepas Nabi Musa datang Nabi Isa. Nabi Isa nak betulkan dengan izin Allah syariat yang salah, yang dia buat salah daripada Nabi Musa. Dia tak nak. Orang kumpulan Yahudi ni yang jadi Yahudi tu yang tak nak ajak orang lain. Satu bahagian Yahudi lagi sayang pada Nabi Isa. Begitu sayang sampai jadi anak Tuhan. Itu Kristian. Mereka tu semua dulu Kristian ni bukan orang Amerika, orang putih. Orang Bani Israel yang apa? Yang mengaku Nabi Isa tu anak Tuhan. Yang terlampau sayang, yang iman tak ada. Begitu juga orang Syiah ni, orang yang terlampau sayang pada Ali, sayang iman tak ada. Jadi iman tak ada, dah suka sayang tu, jadi taksub. Macam Mak Anzalah selalu bagi tahu bapak dia taksub kat saya. Bila bapak dia urut saya, balik rumah bapak dia tak letih kan. Bini dia nak dilayan, nak seks, bapak dia tak boleh bagi. Ini urut Amisab lah, taksub. Begitu juga kalau Anzalah, kalau saya bagi tahu mak dia Anzalah urut saya, taksub. Taksub ni sayang dengan iman tak ada, jadi taksub lah. Tapi kalau kita kena iman ada, dia tak jadi taksub. Allah suruh kita cinta Allah, cinta Nabi, cinta mereka yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau orang taksub ni, orang cinta membabi buta. Cinta tak ada iman. Kita cinta Nabi kerana perintah Allah. Kita cinta orang yang dicintai Allah kerana perintah Allah. Macam saya, kamu kena cinta kerana perintah Allah. Allah suruh buat. Mencintai orang yang Allah cintai. Kamu tak nak cinta saya, suka pun tidak. Jadi bila macam tu bukan taksub lah. Apa pun tak ada lah. Yang baik, yang Allah kendaki, cinta kerana Allah. Jadi kalau dia suruh kita buat, itu bukan taksub. Khidmat pada dia untuk sukakan Allah, itu bukan taksub. Mak Anzalah dia tak faham. Semua taksub. Sebenarnya dia cemburu lah. Sebenarnya dia cemburu, suami dia cinta kat orang lain, bukan dia. Ini orang yang mahu suami dia untuk dia. Jadi suami dia kalau cinta orang lain, dia pun cemburu, panggil taksub. Sebab iman tak ada pada bapa Mak Anzalah. Bapa Anzalah iman tak sampai ke tahap yang mahu Allah mahu. Apa jadi? Tak faham agama. Hari ini orang tak faham agama, dia jadi taksub pada Nabi Isa. Bukan tak disuruh cinta Nabi Isa, tapi kerana perintah Allah. Allah tu yang suruh. Kita tak boleh cinta pada elders macam orang tabligh. Kalau iman tak ada kepada Allah, jadi taksub. Taksub ni yang salah pun ikut. Macam taksub kepada Maulana Sa'ad. Orang tabligh yang taksub pada Maulana Sa'ad ni, Hadraji, Haji Juang, dia orang ikut babi buta. Membabi buta makna yang tak betul pun ikut. Itu nama taksub. Kalau cinta ni dia tak ikut yang tak betul. Cinta kerana perintah Allah dan untuk sukakan Allah, dia tak ikut babi buta. Kamu kalau cinta saya ikut babi buta atau suka, saya tak puasa pun kamu tak puasa bulan puasa.
Saya tak sembahyang sunat pun kamu tak sembahyang sunat. Itu namanya taksub. Baru ni saya sakit. Tak ada perintah bagi saya sembahyang sunat. Kamu pun tak. Itu namanya taksub. Kita tak boleh ikut orang ketua kita. Apa saja dia buat kita ikut, tak boleh. Jadi kita nak tahu ketua tu betul ke tidak, kita tengok apa dia suruh kita. Apa yang dia buat jangan kita ikut. Apa dia suruh kita. Sebab kita tak tahu yang dia buat tu Allah suruh. Nanti Nabi Ibrahim sembelih kita pun ikut. Mana boleh. Nabi-Nabi kahwin banyak sampai 100 kita ikut. Boleh ikut Nabi tu tak boleh. Jadi jangan tengok apa dia buat. Tengok ikut apa yang dia suruh. Nabi-Nabi tu tak pernah suruh dia orang kahwin 100, 20. Ada juga orang yang ikut membabi buta. Itu namanya taksub. Jadi tuan yang melihat Nabi-Nabi Rasul semua, orang yang dapat wahyu atau ilham dari Allah ni, dia kadang buat benda yang orang lain tak dibenar oleh Allah buat. Kita ikut aja. Dan tu kamu mana tahu? Itu tak boleh. Jadi Allah suruh kita sembahyang sunat sebelum zuhur. Baru ni saya sakit, tak ada perintah untuk saya sembahyang sunat ni. Sembahyang tahajud pun kamu pun ikut. Itu namanya taksub. Jadi jangan jadi taksub. Taksub ni berdosa tuan. Dia membuatkan orang mengaku Isa anak Tuhan. Mengaku Hazrat Ali jadi Nabi. Dan berbagai lagi orang dia mengaku Nabi. Tak cukup dengan Ali. Dalam Syiah dan banyak orang-orang ketua dia yang juga Nabi. Itu nama taksub. Jadi kamu jangan jadi taksub kat saya. Mengangkat saya pula jadi Nabi. Yang sebenarnya bukan orang tu macam Hazrat Ali. Macam Hazrat Ali, dia tak mengaku Nabi. Orang yang buat mengaku dia Nabi. Nabi Isa tak mengaku dia anak Tuhan. Itu taksub punya orang. So jadi sesat. Nabi Isa tak masuk neraka. Dia tak pernah beritahu dia orang aku adalah anak Tuhan. Kan? Jadi orang yang sembah dia. Jadi orang kafir tanya pada Nabi, kamu kata dalam Quran tu orang kafir dan berhala yang disembahnya semua masuk neraka. Mereka tanya Nabi, adakah Nabi Isa juga masuk neraka? Nabi dia. Nabi tak ada jawab kan? Dia orang semua ketawa. Dia orang kata kita sudah menang. Nabi dah tak boleh jawab soalan kami. So Allah turun dalam Quran ceritakan benda tu. Mereka sebenarnya kata Allah bukan dia nak kebenaran, dia saja nak apa? Nak buat kamu sakit hati. Jadi Nabi Isa tak masuk neraka, dia ada Nabi Allah yang mulia. Di akhirat dia Allah akan tanya dia, wahai Nabi, wahai Isa, engkau ada mengaku engkau Tuhan? Oh, kata Isa. Dia jawab. Dan jawapan tu Allah bagi tahu dalam Quran. Kau maha suci ya Allah, maha suci. Kau maha tahu mana ada pernah aku mengaku kau aku Tuhan. Oh. Semua ada dalam Quran. Kalau orang kafir ni, Kristian ni, dia baca Quran, dia akan tahulah yang benar. Tapi dia tak boleh nak baca sekarang. Kita tak ada tafsir Quran ni bahasa Inggeris, tak ada. Hari ni, baru-baru ni je ada sikit-sikit. Dulu-dulu tak ada. Jadi semangat untuk buat dakwah ni kita dah menurun macam Yahudi ke. Orang Yahudi mati terus dakwah. Dia kata agama ni untuk Yahudi. Agama yang diturun kepada Nabi Musa tak ya. Kita jangan dakwah-dakwah orang. Hari ni orang Yahudi perempuan macam mana? Dia benarkan juga orang Yahudi perempuan kahwin dengan bukan Yahudi. Sebab dia tahu anak dia akan jadi Yahudi. Kalau lelaki kahwin dengan Yahudi ni, dia tak berapa mahu. Sebab jadi hilang Yahudi tu. Jadi Yahudi begitu sekali dia taksub.
Jadi kerja ta'murun nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ni atau dakwah ni dalam Yahudi punya agama mati. Sebab itu dia orang kena azab. Azab sana, azab sini. Jadi paling lembut sikit kata Allah orang Kristian. Orang Kristian ni dia lembut Allah buat. Sebab dia kerja mengajak orang kepada agama dia masih ada walaupun tak betul. Dua agama yang mengajak orang kepada ni yang dakwah, Kristian dan Islam. Orang Hindu kata tengok agama kami. Tak ada ajak-ajak orang. Dia orang kata bagus. Yang tak bagus Kristian dan Islam yang suka ajak orang. Tapi inilah agama langit. Kristian, Yahudi, Islam. Tapi Yahudi punya mati. Dakwah mati. Jadi mereka terseksa terus. Dan jadi keras. Apa jadi? Cinta dunia paling kuat. Allah bagi tahu dalam Quran, bukan sebab tahu. Orang paling cinta dunia Yahudi. Muharis datang hari ni. Tengok muka cinta dunia. Muka Muharis sejak sekian lama tak datang. Ini datang. Muka cinta dunia. Dah mulai bercahaya sikit dah tu. Duduk dalam majlis. Tadi mula-mula dia duduk. Saya tengok dia tadi sekali pandang muka dunia betul. Tapi sekejap lagi saya dah pandang dah mula ada. Itu yang kata Nabi satu kali sahabat datang dengan gunung punya dosa. Keluar dari majlis Nabi dengan syarat dia duduk tu untuk sukakan Allah lah. Kalau macam orang munafik dia tak. Dia dosa tu gugur. Kalau dia buat duduk dalam majlis tu untuk sukakan Allah. Allah gugurkan dosa. Tadi bawa macam gunung dosa. Muharis. Bila duduk dalam majlis ni untuk sukakan Allah, nanti gugur lepas tu dia bercahaya. Bila buat gas, mulalah runtuh semua. Kan? Lepas tu besok tak buat lagi, maka bertimbun lagi dunia. Jadi bapa tuan sekalian, hari ni orang Islam ni kalau buat kerja ta'murun nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dengan cara Nabi SAW, betul-betul lah. Maksudnya dengan korban harta diri, dengan sabar, kan? Cara Nabi SAW, dengan tidak minta duit. Ini 3 perkara penting. Korban harta diri, tak minta duit, sabar. Orang balas buruk, balas baik. Lain-lain tu semua doa tu semua kecil. Yang ini besar. Apa besar dia? Balas buruk dengan baik, sabar. Itu orang marah, jangan marah. Itu kalau kita tak buat cara ni, macam Rasidi, gagal. Bukan cara Nabi. Satu lagi, minta duit. Itu habis. Ini kerja Nabi, gas semua tak boleh minta duit. Jadi tak boleh. Orang bagi duit pun tak boleh ambil. Kalau ambil, kerana perintah Allah, mesyuaratkan. Dia paksa-paksa je kan. Tak boleh masuk poket sendiri. Itu bila buat macam ni, gagal cara. Keluar jalan Allah guna duit orang, bukan duit kita. Malah walau duit bini, dia tak cara Nabi. Macam Muharis nak keluar, ambil duit bini, dia tak boleh. Hutang boleh, tapi bukan hutang cakap je. Tak bayar tak mau. Kita mesti hutang dan tulis. Nabi SAW kata bila di Madinah, semua hutang orang aku dah bayar. Macam mana nak bayar mesti tahu lah kan. Jadi ini penting. Kalau orang Islam buat kerja betul-betul macam ni, orang Islam jadi orang terbaik. Mengalahkan Yahudi, mengalahkan Kristian. Kristian buat juga kerja tapi salahnya cara. Sebab salah dia dah kata Isa anak Tuhan. Dari padri-padri Kristian duduk sampai 4 bulan, 4 tahun, bukan 4 bulan, 4 tahun, 20 tahun dah dakwah. Orang Islam pun kena buat macam tu sebenarnya. Kalau kita katalah satu negara nanti masuk Islam, mesti ada guru duduk kat situ. Share tu tak boleh lah orang sana taksub kat dia. Dia mesti bagi tahu kat orang tu. Jangan jadikan dia pula Tuhan atau Nabi. Jadi tuan-tuan yang beliau umat ni dibangunkan, semua agama langit ni Allah bagi kerja ni.
Kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Bukan Nabi dia saja buat. Tapi Yahudi telah berhenti kerja tu. Kerana itu paling banyak cinta dunia di dunia ni orang Yahudi. Orang India yang Islam, yang bukan Islam pun tak banyak. Sangat daripada orang Islam yang meninggalkan kerja. Siapa dia? Mama, keturunan Samad. Jadi orang Islam atau orang Yahudi atau Kristian bila tinggalkan kerja dakwah, cinta dunia paling tinggi. Jadi yang pertama cinta dunia, saya rasa dalam dunia Allah beritahu dalam Quran, Yahudi. Itu tak boleh sangat. Yang tu sayang yang kedua ni, second place. Second place ni saya rasa Mama. Mama ni juga macam Yahudi lah, orang Islam tapi tak buat kerja dakwah. Dia cari dunia. So mama semua ikut ekor Yahudi. Inilah datuk nenek Samad. Samad ni sebab itu cinta dunia sangat, yang menahan dia daripada menaik lagi. Samad punya keburukan cinta dunia tebal, tapi dah berkurang lah sekarang. Tapi sangat susah nak buat dia kurang. Sebab apa? Keturunan mama, datuk nenek dia dari India datang sini, datuk dia, bapak dia, datuk dia datang sini kahwin dengan orang Kizo, orang Melayu yang Kizo. Dia kahwin ni tak? Kizo lah. Dapat juga anak. Dapat bapak Samad. Bapak Samad kahwin dengan orang Arab, orang Melaka. Tak, Arab Melayu. Arab, dia Arab. Mak kau dia jadi Melayu. Jadi Samad ni kuat seks, kan? Jadi tuan-tuan bapak sekalian, kerja yang menyebabkan umat ni rosak lah. Di kalangan semua manusia kat dunia ni, 3 kaum yang agama langit: Yahudi, Kristian, Islam. Ini agama langit. Tapi yang paling buruk di dunia seluruhnya, orang agama langit tak amal agama langit, iaitu Yahudi. Yahudi ni dia tak ada salah lain mau buat orang bunuh dia, sebab dia Allah buat dia. Allah buat Hitler bunuh dia dekat 16 juta. Mana ada kaum kita baca dalam sejarah Cina ke dibunuh macam tu berjuta-juta, tak ada. Yahudi ada. Siapa buat Hitler bunuh dia? Allah keluarkan Hitler dekat Jerman. Kebencian Hitler tu sampai ke tahap bunuh semua Yahudi, bukan kat Jerman je, kat tempat semua yang dia tadi, dia Poland, semua lari angkut barang ke Amerika. Yang Amerika tu banyak sekarang Yahudi hijrah, yang pandai-pandai semua, termasuk Donald Trump lah. Dan juga sekarang Demokrat lawan dia, siapa tu? Biden. Bukan Biden, ada bawah lagi yang on tour tu, siapa nama? Saya lupa. Dia Biden calon presiden Demokrat mungkin. Dia orang pun Yahudi juga. Bernie Sanders. Bernie Sanders. Jadi Bernie Sanders ni dia kata saya mau Yahudi, saya pun Yahudi, tapi Yahudi miskin. Poland, dari Poland. Trump Yahudi, Yahudi kaya. Banyak Yahudi kat situ. Daripada mendatang dari Europe semua. Naik kapal, duduk kat hijrah, bangunkan Amerika. Jadi negara kuasa dunia, dari maksud saya dari segi senjata lah kan. Sekarang paling kuat senjata dunia yang memiliki berbilion punya Amerika. Kedua Rusia, ketiga China, keempat India. China dengan India dua nak perang. Jadi bapak tuan sekalian, hari ni orang Islam ni kalau dia buat kerja ni, dia jadi orang paling baik di dunia. Hari ni kita dah tinggal kerja, kerana kita pun jadi buruk. Orang Kristian dia tak tinggal kerja ni, hanya salah aja, dia jadi baik. Bukan baiklah sangat, tapi lembut hati. Ada padi-padi dan menangis air mata. Dia tinggalkan semua, tak mau kahwin. Enak.
duduk je kat church buat dakwah. Dakwah dia Kristian. Hari ni kat Singapura, Kumar kata orang Kristian ketuk pintu dari rumah ke rumah. Cakap dengan saya, you masuk Kristian. Cakap macam Kristian. Dia punya joke tu, Kumar. Maknanya dekat Singapura banyak Kristian, ada orang Kristian pergi ketuk pintu-pintu. Sini je dia tak dibenarkan. Sebenarnya kerja ketuk pintu ni kerja Nabi Isa tu. Tapi yang Nabi Isa tu yang betul. Tapi kerana dia juga mewarisi kerja dakwah, orang Kristian ada lembut sikit. Jadi yang paling banyak masuk Islam nanti kalau kita buat kerja orang Kristian. Hindu ni lambat, dia berhala. Tapi Kristian agama langit, dia ada ciri-ciri. Kata-kata Nabi hanya silap satu tu. Kalau dia tahu yang Isa tak pernah ni, banyak yang akan tinggalkan Kristian. Berdua-dua masuk Islam. Jadi tuan yang mulia, inilah kerja. Yang kalau orang Islam bangkit atas kerja ni, dia jadi paling baik punya manusia di dunia. Okey, gas.